Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh. Ya, kita masih belum tangkap lah actually, tapi aku try lah. Just try apa Buat biasa. lagu lah, kita ambil lagu lah. Korang buat lagu. Buat lagu jingle. Macam ya ke macam gitu. JJ tak payah. Tak ada. Okay guys, selamat datang ke podcast ya ke. Thank you once again. Sekali I think every episode kita cakap thank you. Yes. Thank you so much kerana kita sudi kita sudi pula. Kita really appreciate all your support, all your help, insyaallah. I think macam tadi juga I already posted dekat ya ke punya Instagram. Kalau korang ada anything yang korang nak kita ketengahkan, boleh saja DM kita ke, korang nak komen ke apa-apa, insyaallah kita akan share to what kita can lah. Yes. Thank you juga dah sudi untuk follow kita punya IG, kita punya TikTok, kita punya YouTube especially. Follow, tengok dan juga kalau boleh share lah. Yes. Episod kali ni dibawa oleh siapa? Oleh Khalifah Realtors. Jadi jika anda nak cari rumah, nak jual rumah, nak sewa rumah, nak cari kedai pun boleh, tak ada masalah. Boleh follow mereka, Khalifah Realtors, di TikTok, di IG, di Facebook, semuanya ada. KHALIFA Realtors. Ataupun boleh hubungi mereka di 8892 5882. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okey, dah. Itu sahaja untuk hari ini. Okay, hari ni kita special sikit lah. Yes, special. Sebab ni this is something that actually honestly I want to learn as well. Sebab this is something out of aku punya understanding. Yep. So hari ni kita ada bawa brother kita ni jauh daripada mortuary. Jauh daripada buat jenazah terus. Tak ada. Tadi aku tanya. Buat jenazah. Buat jenazah. Kita membawa Abang Irwan nak pakai bomzi tak? Pakai. Irwan Bomzi. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Thank you so much sebab sudi datang bersama kita pada hari ni. Sama-sama kasih. Terima kasih juga sudi mengundang saya memeriahkan majlis yang penuh meriah ini. Forum perdana. Dia MP3 pun dah telan semua. Bagus. Bagus. Yang kira aku jauhkan mic dia. Okay, Irwan, I think this is a personal question lah before kita go to exactly apa yang nak tanya tu kan. How you came about nak macam buat pengurusan jenazah ni? Macam minat dia daripada dulu, rasa macam suka nak handle mayat ke macam mana tu? Hobi. Bismillah. Saya bermula daripada tahun 2015 officially. Tapi 2015 dapat time. Because from 2005 to 2009 2005 to 2014 9 years saya buat pest control. So, waktu tu saya uruskan jenazah kucing, jenazah tikus, lipas. Faham. Saya pindah jenazah orang. So benda ni berminat dah lama. Since my arwah dad meninggal 2003. So dia meninggal, I follow jurumandi tu. So situ timbul minat lah. And also from family punya dorongan, because my arwah tu is one of the imam masjid lama, never base. So like every weekend during my school time, I will follow him. He belajar kursus haji, dan Nuri dan minat tiba-tiba dah sampai. Kebetulan my dad meninggal, so bersitu belajar. And 2013 tu I part time, hujung-hujung minggu tolong, terus sampai sekarang. Alhamdulillah. Bagus Sebab actually nak katakan pasal pengurusan jenazah ni generally lah orang akan takut. Kan sebab macam aku say aku tak kisahlah benda tu, but pada orang yang tak biasa nampak mayat, tak nampak jenazah, and then macam even though is their own family members yang meninggal, macam hari-hari boleh peluk mak, tapi bila mak meninggal takut. Betul. Kan macam aku actually dulu pun aku rasa the same lah, macam arwah nenek meninggal sendiri, macam asal aku rasa ngerun, tak ada benda pun dah, yang meninggal tu dah meninggal. That's all, kita just uruskan. Betul. So the question is it important untuk macam budak-budak belajar untuk menguruskan jenazah macam budak anak-anak muda ni, ataupun actually tak apalah, just let dia punya pengurusan jenazah handle buat je. Okay, to me sincerely kena belajar. Sebab apa? Pergi kursus jenazah, ikut kursus jenazah, bukan keluar jadi jurumandi yang profesional, tak. Kita adakan kursus jenazah, selalu kita akan bilang participant, what you learn today is what you're going to do when your family members pass away. Sebab apa? Through pengalaman, bila family members memang
rasa, dia bukan takut, actually dia macam tersentak. And perasaan, fikiran berkecamuk at that time, tak tahu apa nak buat. So dia macam blur. So benda tu dia akan jadi macam nak pergi ke tak nak tolong ke tak nak, jadi macam selalu budak-budak muda gitu. Kadang ada pula pengalaman bila kita datang malam hantar mayat pergi rumah, at one corner cucu akan main video game, handphone. At one corner, sorry yang maaf kata, yang datuk cucu pun sama main video game. So Datuk cucu main PS5 yes, game, kira kan anak arwah lah. So macam sayang lah, kesian. So benda pergi kursus belajar untuk apa? Untuk kita uruskan ahli keluarga kita sayang. Sebab dalam kursus kita akan ajar bila step baru meninggal, sebelum meninggal buat apa, waktu nazak buat apa, baru meninggal buat apa, dah meninggal buat apa. Kita akan guide the whole process. Yes, correct. Because it's very very important. Because come across bila ada mak yang meninggal, anak tak ada dengan mak. Sebab mak tinggal tempat rumah sewa. Allah. Padahal anak 5. Mak tinggal seorang and sometimes meninggal in the decomposed state. Dah 3 hari, 4 berapa hari baru yes, pasal correct. tinggal seorang kan. Yes, correct. So it's very important to learn for your family members. Right. It's Jadi very important. at least I think in general knowledge tu, jadi bila that thing happen tu, sebelum pengurusan jenazah sampai, you know the basics of what to do What to lah. do already, Kan? yes, Daripada terbengkalai, biarkan mayat tu terbuka Betul. macam biasa, pakai selimut macam orang biasa kan. At least you know, okay, tata tertib dia sebagai ada jenazah kat rumah, Yes, kena taruh kain lah over dulu, hormat lah. Yes, apa yang kau should buat, apa kau should. Kadang-kadang orang have a mindset, I pay you, you You do do all. everything. Yeah. Saya sekali kena tempat HSC, saya macam nak suruh balik je terus. Sebab tolong angkat mayat masuk atas keranda pun, Tak nak. saya dah bayar awak, apa awak buat. Astagfirullahalazim. Habis Sebab saya seorang. 2 orang je. Oh, 2 orang. Saya sabarlah, saya sabar. Ya, Tapi at the same time darah dah naik. Baliklah kalau gitu, if you think that money can do everything, money can buy everything, you better get lost. Yep. Tapi saya coolkan sikit, saya cakap, okey lah, awak tak nak tolong mandi, tak apa. Yep. Awak tolong angkat je masuk ni, saya buat settle semua. Ya. Dia tolong angkat pun macam nak tak nak, tu dah belah. Sampai masjid kita mandi, dia tak masuk. Liang lahat pun dia tak masuk. Allah. Itu, Anak tu anak. Itu adik-beradik. Adik-beradik sebab yang meninggal sebatang kara. So like, even tu bukan anak ke mak ke adik-beradik pun, sifat ihsan tu tak ada. Itu yang paling sedihnya lah. Tapi cakap pasal tadi mandikan mayat, uruskan jenazah ke apa, menurut daripada pengalaman Bang Irwan, yang paling muda sekali yang Bang Irwan pernah nampak, yang budak-budak ke apa, ada tak yang macam menguruskan jenazah ke ataupun tolong mandikan, macam maybe umur 9 tahun 12 tahun, ada tak macam sampai macam tengok macam sedih pula kan? Dia ada kalau the youngest is 8 years old, maksudnya dia mandikan bapak dia lah. Kalau at our trade now, paling muda saya rasa is budak tu umur 3. Dia punya birth cert T awal apa? 20 lah. T 2000 onwards. 2000 onwards. Dia paling muda lah sekarang. Tapi kalau yang awal-awal, yang kalau pengalaman sekali tu, ada budak muda tu, dia berumur 12 tahun. 12 tahun. Dia nak mandikan bapak dia. Tu saya backup, saya tolong, saya ajar dia apa tu buat sabun, penuh kasih sayang. Sampai dia sabun tu, dia cakap, tangan ayah dah lepas ni tak ada tangan nak salam ni. Allah. Itu jangan cakap hujan turun, saya pun turun. Betul. Saya terus ghostan, tapi saya recall that moment when saya mandikan ayah saya. Because ayah saya meninggal, I was at the age of ITE, was 17 tahun. 17 sebelum Masihi ya. Sebelum Masihi tu, Sebelum Masihi lain. bulan tu tahun gajah. Tapi at the moment tu lah paling sedih, kita boleh tengok lah. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Banyak anak muda dah ikut kursus and dia nak. The more sekarang benda tu jadi more of a, because kat social media dia dah post, dah share, people dah tak rasa ketakutan sangat lah. Yeah. Tapi is it normal macam kebanyakan mostly lelaki atau macam perempuan pun ada, atau perempuan jenis tak banyak? Perempuan urusan juru mandi dulu kita shortage perempuan. So apa, ada yang keluar bila dia kursus, kata 10 orang kursus, kadang-kadang 2 orang je nak ikut praktikal. Bila 2 orang tu ikut praktikal, 1 orang back out. Alamak. Sebab dia tengok jenazah at the first kan. Terus dia dah
wobble sikit lah. So bila tengah kursus tu mandikan ada Tengah praktikal kursus, jenazah ada betul lah. praktikal, tak Tak, praktikal bidik. Jadi bila habis kursus, jurumandi akan offer siapa nak ikut betulnya. Dia ajar. OJT lah kira. OJT, yes, betul. OJT. Pula kalau yang kena dikompos punya jenazah, Okay. saya third jenazah saya kena dikompos. Jadi kompos tu kira kan dia dah lembik ke macam mana? Dah lembik and maaf kata dah Mata keluar. dah pecah ni semua. dah. Right. Itu saya estimated 7 days. Okay. Okay, so mandikan jenazah bila dah dikompos tu sama atau macam mana? Kita tengok pada kalau keadaan darurat terlalu dah teruk, tak boleh kena terlalu banyak air dan kita ambil air ringkas. Ringkas tu Macam mana tu ringkas? Kita pakai Dettol dulu. Mati-matikan kuman tu semua dulu. Dan kita sebilas air, ambil yang wajib, terus kita kafan. Tapi sebelum kita tutup dengan plastik dulu lah. Right. Sebab apa kita tak nak benda tu tembus pada kafan. Kalau dia tembus pada kafan, nanti orang yang datang semua bau satu. Bila dia nampak stain setapak kafan ni, dia at that moment dia diam. Tapi dia akan mengata. Betul? Sebab tapi apa? dalam hati tu. Sebab apa? Yang datang ziarah kematian ni, maaf kata, ada CCTV. Dia datang untuk kumpul maklumat, lepas tu dia sebarkan. Allah. Itu menjadi aib bagi mayat tersebut. Betul. Betul. Oh, wow. Okay, this one is aku nak personal juga aku nak tanya kan. Let's say lah what is the factor yang actually takutkan orang macam how do we overcome benda tu? Okay, let's say macam Badi mayat macam ada orang ada orang badi benda tu. Badi mayat ke. Okay, let's say saya badi tapi saya nak tu macam mana how do we actually macam psychology tu. Okay, psikologi for me body saya tak tahu wujud ke tak wujud. Body tu more tu saya. Body tu sebab dia teringat sebab dia sayang and dia close affection. Saya English tak pas. Sama-sama. Half past six. Kita half past affectionate dia punya pertalian tu terlalu rapat jadi dia itu teringat. Itu bukan body tu more tu ingat-ingat lah. Kalau pada saya just sebelum kita mula tu kita niat Allah bantu mudahkan. Dan Allah so far lah saya tak ada yang kena badi lah. Tapi kalau macam teringat lah. Dia ada orang macam just kadang-kadang bukan badi, kadang-kadang dia just macam segan ke ataupun takut. Sebab mungkin yang biasanya dia nampak macam orang kulit macam biasa gitu kan. Tapi bila dah meninggal tu muka jadi macam kuning. Betul. Then tangan ataupun badan jadi sejuk bila pegang, keras, habis no reaction. Itu mungkin dia punya sebab dia. So macam mana nak overcome that? Overcome saya rasa Kena selalu je. Kena selalu tengok je. mortuary je. Tak adalah more to ziarah kematian ke tengok jenazah kan. Betul. Kalau tidur mortuary saya pun belum pernah pergi. Belum, jangan. Jangan. Itu nanti kita akan. Belum lagi. Dia tengok pada keadaan lah. Kalau teruk masuk mortuary, kalau tak biasa meninggal rumah relax je. I think Dia kena overcome bila datang ziarah tu kan dia to overcome tu memang kita nak cakap senang. betul. Tapi bila kita nak praktikal tu susah. Ingat kepada kematian dan selalu ziarah tu. Bila ziarah kita tengok jenazah kan kita akan roli ini lah. I think sebagai anybody yang nampak atau kematian atau ada jenazah tu kan, one thing is good to always nampak jenazah, jadi kita jadi self reminder. Sebab one day ini akan aku ni. So in maybe orang also tak tahu macam the pahala, the ganjaran bila you mengusung jenazah atau you tolong atau kafankan ke, you tolong mandikan, all this. Maybe kalau orang tahu ganjarannya, orang tak akan takut sangat. And on top of that pun kita boleh tengok juga macam mana ahli keluarga kita akan mengurus kita. So maknanya contoh macam anak-anak. Macam mana kita dah didik anak-anak kita sampai bila kita meninggal pun at least ada orang untuk bacakan. Rather than yang mana main game, mana isap rokok, mana berbual-bual, ketawa-ketawa. Kita nak tengok mana daripada anak-anak kita, daripada kita main cucu-cucu, saudara mara, adik-beradik kita yang boleh bacakan Yasin untuk kita, bacakan ayat Quran. Itu yang kita nak tengokkan actually kan. Pasal sebab saya cakap dengan, bila saya urus jenazah, saya cakap dengan anak-anak, seorang ibu dan seorang ayah, dia nak yang akhir mandikan dia, pegangkan dia, hiaskan dia, pakaikan dia baju, sambut dia masuk dalam adalah anak-anak dia sendiri. Seperti mana dia, ibu dan ayah sambut anak-anak keluar daripada rahim, melihat dunia. Dan bila kecil dia hiaskan, dia cantik, dia pakaikan baju. Itu impian setiap ibu dan ayah. Sebab apa?
Kita tak nak anak-anak sibuk dengan bila ibu dan ayah dah sekujur. Anak-anak sibuk ke sana ke sini. Sekarang nak cakap anak-anak bikin permit semua bohong. Sekarang permit semua urusan jenazah akan bikin. Jadi anak-anak duduk di rumah saja. Dah settle semua actually Settle semua. So tak ada reason untuk anak-anak beredar jauh daripada jenazah ibu ataupun tak ada kan masa untuk duduk sebelah. Walaupun tak baca Yasin pun, baca Fatihah ulang-ulang kali pun boleh. Sekarang tu proses untuk pengurusan jenazah tu macam mana? Okay, bila let's say dah ada, this is general untuk orang kat luar sana lah yang maybe belum ada pernah yang tu next, sorry excited Itu nanti kita next kita akan bawa. Okay. Apa bezanya bila time COVID tu? Pengurusan jenazah macam mana tu? Actually aku honestly never knew. Okay, COVID tu pada awal-awal tu baru kena pengurus jenazah saja yang boleh urus. Bermakna kita ada pergi apa nama course dia tu, infectious disease course by WHO kan HSA dia MHA apa nanti saya rewind balik Ministry of Health Authorities. Ministry MOH and NEA semua. Itu lah. Kita kena duduk tempat Tan Tock Seng. Faham. Kita ambil course tu. Jadi kita yang pengurus jenazah akan pakai full PPE. Okay. PPE. Personal Protective Entity. Encounter. Equipment. Itu cari hantu. So pakai full PPE kita urus. Jenazah COVID tak boleh dimandikan. Waktu itu. Okay. Jadi tak boleh dimandikan. Diorang pas urusan jenazah dalam 2 body bag. Dan dalam body bag kita akan tayamum je daripada luar body bag. Tayamum, lalu kita kafan, kita bawa pergi ke pusara. Kita juga yang masuk dengan PPE lahat. Kita yang sambut, kita tanam, dah tutup, kita kena spray dengan infection punya liquid tu semua settle, baru waris boleh datang depan tengah tazkirah. Waktu tu solat jenazah, kita je solat jenazah tempat dalam tu. Dengan Tempat PPE? dalam dengan PPE, tempat dalam dalam mortuary. Semua kita buat mortuary. So waris tak ada satu pun. Itu part paling sedih. First jenazah yang saya bikin, makcik tu 99 tahun. Allah. Dia meninggal sebab dia dah kena COVID. Lepas tu dia baik. Lepas tu dia masuk balik, kena demam. Dia masuk salah tempat, salah hari je. Terus tengah kemuncak. So bila dah masuk tu, tak ada orang boleh visit kan, dia punya moral down. Tu yang dia sedih terus dia meninggal. Yep. After at that certain point only 5-10. Lepas tu upgrade lagi COVID, tak boleh mandi, tapi waris boleh datang dekat, tapi masuk dalam coffin. Keranda. Jadi kita ke bumi pakai keranda. Dengan keranda-keranda sekali. Dengan keranda sekali kita go. Is memang modified for that lah. Memang modified Kayu punya. Kayu. So kalau yang family nak solatkan gaib lah. Waktu yang first tu memang gaib. Second bila dah masuk coffin punya phase, boleh solat. Pasal dah boleh Kat kat situ atas lah. tu, Yes, ya. correct. Right. And coffin tu kena seal semua. Ibarat NEA gitu maknanya. Main Ada stiker ke apa yes, something like that. stiker hazard. Tapi okay, dalam liang lahat tu buka lah juga. Tak. Waktu dia dalam coffin tu kita dah adjust dia menghadap kiblat bagi kita turunkan. Kita dah miring dia lah. Right. Jadi kita dalam coffin tu dah memang terus menghadap kiblat. Kita terus tutup, tanam, terus habis. That body bag tu lah. That body bag gitu semua je. kita dah adjust dalam. So tak payah letakkan macam all this macam tanah-tanah tepi body bag. Itu dikeluarkan, dia tak payah letak tanah semua. And Oh. sekarang punya COVID, terus dah boleh mandi. Sekarang boleh dah. Sekarang dah boleh mandi. Faham. So Tapi kalau kemuncak was 2021 sampai 2022. Maknanya kita masuk van jenazah satu hari tu ada 7 van jenazah buat COVID semua. Dan macam kita waktu tu tengok Malaysia kita sedih kan. Kita waktu tu pun sedih. 7 van jenazah line up nak masukkan jenazah COVID. Tak sedap saya yang paling muda meninggal waktu tu 23 tahun, perempuan. Sian. Just nak tanya pasal Singapore kan diorang punya perkuburan tu bila kita kuburkan dia ada macam tingkat kan. Is it? Dia tadi tak ada tingkat. Belum lagi. Itu tingkat. Belum. Kau belum Ada. upgrade. So Nanti dah itu. so ini yang bangsa yang sendiri punya lah. Ya itu. Itu waktu tu diorang kan cakap sebab sekarang waktu diorang nak tukar pada acuan, diorang semua cakap bertingkat-tingkat. Tak ada bertingkat. Itu bila dah 10 years later ke apa baru pun keluarkan? tak.
keluar balik. Cuma dia susun sama je dalam satu liang lahat tu. Dia remains of the bones and some ada yang isi juga. Dia susun dalam tu. Dia tak bertingkat. Right. Yang sekarang pun dia tak bertingkat. Dia cuma dia acuan. Bila tutup tu dah genap time for exhumation, angkat balik, just keluar remain, then reuse balik. Dia acuan yang tutup tu dah 4 tan. Berat dia. Yang tutup dia tu 4 tan. 4 tan. Biar orang tak korek Biar orang tak korek. Nak buat apa? Korek. Tu boleh buat minyak dagu. Minyak dagu. Betul. Tapi kalau dah 10-15 tahun nak dagu apa? Betul juga. Ada tulang je. Minyak tulang. Okay, this one so again aku si banyak personal question je. Go. What is the most scary actually? Have you ever encountered macam you yourself macam macam seram I don't know. So far to me panjang ni tak ada yang Allah nak tunjuk seram. Atau pasal dia maybe dah biasa kot. You think? Ada juga kawan-kawan yang kena. Dia pak rumah. Pagi tu kita urus dah. Malam tu dia terpandang tempat tingkap orang yang kita urus. Allah. Saya kenal orang tu. Kenal lah. Lepas tu ada satu lagi tu member, dia jurumandi yang mapan juga. Dia balik, dia tidur sebelah dia pusing, bantal peluk. Allah. Bantal peluk yang gula-gula lah. Lepas tu dia pusing balik, tempat toilet baru keluar. Dia ingat orang rumah dia. Dia pusing sini. Ni orang rumah dia kat sini. Pusing kat sana, gula-gula tu kat sana. Itu yang saya rasa paling seram lah. Saya so far alhamdulillah tak ada. Itu korang dia. Tapi tak ada macam seram-seram bila tengah bawa malam-malam ke apa, dan seorang kira ke belakang. Tak ada yang pernah tap Tak ada Belum. Kalau dia tap saya jalan. Ajak dia jalan. Yang saya dalam tu body tak ada. Roh yang banyak. Faham. Dia mau cerita lama. Kita pak luar tak boleh masuk tau pintu. Tapi pak dalam tu pintu tu tong tang. Buka tutup. Sekali otai ni kau, kalau aku masuk sepak muka kau. Saya lepas tu macam nak balik. Apa haji buat seorang pun sudah. Lama buat main-main. Satu saya baru 2 tahun kerja. Pak Haji ni berani nak sepak hantu. Itu je. Tapi so far pengalaman yang menguruskan jenazah tak ada. Alhamdulillah. Seram-seram tak ada. Yang seram selalu family je seram. Family yang menyeramkan orang lain ingat tu family semua luar sana, kau jangan menyeramkan orang. But I think kita nak, sebelum kita close off this episode I think generally this is to my understanding also to what I learn from Ustaz Fad itself, bila orang tu meninggal, roh tu pergi ke alam barzah, dah tak ada kat kita dah. So apa-apa yang menakutkan tu usually most of the time is in our heads, dengan maybe ada jin yang tahu kau takut, then dia pun dah tahu orang tu baru meninggal dan menyerupai orang itu just to scare you, menyesatkan kau sahaja. Tak ada such thing as roh patah balik, roh 40 hari melingga-lingga. Kau yang banyak free time sangat. Dia ada kerja dia sendiri nak buat kan sebagai betul lah. Bila kita dah diperhitungkan apa semua dihisap apa. Bila kita dah meninggal tu, kita kena azab kubur. Nanti after kita pergi ke alam barzah kan, kita wait until ke hari kiamat. Dah tak ada dah. Roh akan visit. Ada aku dengar cerita orang kata time bulan puasa nanti roh patah balik semua. Dah apa? Hari raya? Macam gitu. So I think generally jangan takut. You know, tak ada such thing as dah meninggal nanti roh akan gila gitu, tak ada. Roh tu betul. Akan dekat alam barzah tu dekat middle ground. And tu that's why nanti kau bila dikebumikan dia akan tu kena hisap ni semualah. Tu siksa kubur ke apa azab nikmat lah whatever nikmat whatever lah. Whatever amalan kau yang kau bawa tu kat situ. Tak ada istilah roh patah balik rumah. So itu usually mostly in your mind, usually orang yang sedih ke orang ketakutan. Sama dia memang ketakutan sebab nak asyik nampak jenazah ke apa kan. And then benda tu rewind, anything yang bergerak je, astaghfirullahalazim, orang macam gitu. Kan macam gitu. Macam biasa kena je. Biasa tam dia. Dia balik pada orang lama juga. Sebab apa, like nanti saya cakap macam benda-benda yang tak sepatutnya diorang takut-takutkan. Dulu betul. Kita ditakut-takutkan. Kalau tak buka tali tu dia jadi pocong. Betul. Nanti dia akan minta orang tolong. So sebetulnya kena buka ke tak? Ikut sunnahnya buka. Right. Kalau terlepas pandang tak buka, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Tak payah nak korek balik baru kena buka kan. Tak boleh. Biarkan saja. Tak ada masalah. Tak menjadikan hukum jenayah. Tak ada hukum jenayah.
Okay, kita akan wrap up for this episode. Yes. You guys stay over my house. You guys can stay dekat kita akan cover again more kat part 2. So ni baru part 1. There's more questions yang aku nak tanya. Betul. Sekali lagi terima kasih kepada Khalifah Realtors. Kalau korang ingin jual beli rumah, nak sewa rumah, nak apa-apa kena menang property, boleh sahaja cari mereka di Instagram KHALIFA Realtors, atau boleh saja hubungi mereka di 8892 5882. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod yang berikutnya. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.